Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang singgah ke Dramatiwasi dalam YouTube channel saya. Syukur sangat. Dan kita dalam Dramatiwasi kali ini kita sedang mencari kata orang tu pengajaran membuat rumusan daripada episod-episod drama trending dan kali ini kita sedang mengupas tentang Bukan Gadis Biasa di Akasia TV3 episod 24 dan cari apakah pengajaran yang tersurat, jelas dan tersirat di satu babak di satu scene yang pertama saya nampak Joe dengan ayah Pian Sofian berbual dengan Joanna tu ada Aida Jebat dan juga si Zarul Hussein. So cakap tentang bahayanya kerja si Ryan, suami si Johnny Ryan si Remy Ishak. Dia sebagai seorang private investigator bahaya. Jadi kadang-kadang bahaya kerja seorang suami akan menjejaskan keselamatan anak dan isteri. Itu isunya. Tapi sebenarnya bila Sofian tu pesan pada Jojo, kita ni kena sentiasa bersangka baik, sebab itu doa. Itu pengajaran yang sangat kritikal. Walaupun suami anda, pasangan anda bekerja dalam satu situasi yang banyak cabaran, ada occupational hazards, ada kata orang cabaran dan bahaya-bahaya. Apa kerja yang tak bahaya? Jadi doktor bahaya sebab bercampur dengan orang yang berbagai-bagai penyakit. Macam frontliners yang bertugas kata orang tu membantu pesakit-pesakit COVID-19. Masya Allah, sangat bahaya. Orang yang jadi angkatan bersenjata, angkatan pasukan keselamatan, baik polisnya, baik askar tenteranya, memang mencabar kerja itu. Dan juga abang-abang bomba, pasukan bomba dan keselamatan, dan mereka juga menghadapi berbagai bahaya. Bukan saja api, kadang berhadapan dengan ular tedung. Betul tak betul? Menangkap ular tedung, ya Allah, jangan main-main. Saya tengok ngeri. Jadi orang yang abang-abang yang bawa Grab food, bahaya tak bahaya? Menyelinap, kadang tu cilok di kalangan kereta yang ya Allahu Akbar, bahaya. Jadi tetapi ini dia, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So bersangka yang baik. So ahli keluarga bersangka baik, sentiasa mendoakan keselamatan orang yang disayang, orang yang mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga itu. Itu pengajaran yang sangat hebat. Sebenarnya apa kerja pun ada dia punya bahayanya. Seorang cikgu pun ada bahaya mengajar, kan diserang oleh abang anak murid, diserang oleh mak bapak, diserang oleh geng anak murid sebab dia memarahi guru disiplin terutamanya. Kadang jadi target kepada berbagai-bagai bahaya. Betul tak betul? Betul. Okey, satu pengajaran. Pengajaran kedua ialah bila Amirul dengan Hanim dengan Ryan di hospital. So Ryan ni Remisha, Hanim tu Caca ambil main bong dan Amirul Mas Han. So yang saya belajar daripada peristiwa tengok di hospital, si Amirul luka aksiden, Hanim pun luka sikit. Ramai orang, Allah punya kuasa, dah tergantuk terus tengadah. Jadi sebab mereka diuji oleh Allah dengan sedikit aksiden, kemalangan, maka dia jadi insaf. So mesti si Amirul insaf, dia pun berbaik-baik dengan Hanim, dan mungkin mereka couple lah, Amirul dengan Hanim ni couple, dan mereka insaf bermaaf-maafan, si Hanim minta maaf kat Ryan minta maaf kat Hanim. So bila dah terantuk terus tengadah, ini satu perkara hebat. Ada orang yang dah terantuk, dah diuji oleh Allah dengan musibah, tapi tak insaf. Itu yang kita paling takut. Anda dan saya bagaimana? Orang pandai terantuk terus tengadah, orang bijaksana, orang lain terantuk, kita tengadah. Wow, hebat Pengajaran nombor 2. Pengajaran nombor 3 ialah orang yang sombong, orang yang menzalimi akan dibalas di dunia. Ini yang satu scene di mana Amir sedang mengutuk si Ryan. Ryan tu abang tirinya sebenarnya, tapi kau ni tak sedar diri, kau ni gini, kau ni tak tahu, tak ada kelas, sebenarnya sudah ada keluar DNA report mengatakan bahawa si Amir ni bukan anak Muzaffar. Si Amir ni sebenarnya anak tak sah taraf. Juliana culang. Jadi sebenarnya Amir ni sebenarnya bukan pewaris kepada harta Tuan Haji Ali. Haji Tuan Ali. So akhirnya barulah Amir insaf
baru sedar diri, ya, dia pun sebut ini hukum karma. Padahal kita orang Islam tak payah sebut perkataan hukum karma lah, ya. Sebab berbuat baik dia balas baik, buat jahat begitu juga balasnya, ya. Allah, ya, akan menghukum hamba-Nya setakat kemampuannya, ya. Dan hukum Allah ialah kita buat baik, baik-baik akan datang, ya. What goes round comes round. So ingat, orang yang sombong, orang yang zalim akan dibalas bukan di akhirat, di dunia pun akan nampak dia punya impaknya, ya, kalau kita memang menganiaya orang lain. Pengajaran ketiga. Pengajaran keempat ialah tentang Mus dengan Ryan. Mus ni ialah ayah dengan anak punya cakap lah. Ya, kena dia Mus, Ryan tunjukkan pada Mus, tengok si Amir ni sebenarnya anak tak sah taraf. Sebenarnya Mus dah tahu sejak awal. Tapi sebab, ya, dia tak buat apa-apa. Yang kata Ryan kata, Papa dayus. Aku bukan dayus. Aku tak nak jadi anak derhaka. So, apa pun yang Mus lakukan semata-mata untuk taat kepada ibu. Opah Minah lah. ya. Tapi kena ingat, semua anak termasuk saya, kita wajib taat pada mak bapak kita. Ya, walaupun mereka ada zalim kat kita ke apa, tapi kita kena wajib taat. Berbuat baik pada mak bapak bukan sebab mereka buat baik kat kita, tapi sebab itu suruhan Allah. Tetapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau ibu kita menyuruh kita satu benda yang maksiat, yang tak betul, yang melawan hukum, bukan syariah compliant, kita tak wajib patuh. Itu kena ingat tu. Ya, walaupun kita wajib taat pada mak ayah untuk mengelakkan jadi anak derhaka, tapi kalau suruhan itu maksiat, ya, tak haram, bersalah. Contoh, menceraikan isteri yang tidak berdosa. Aku nak kau ceraikan dia, kau nak kau jadi anak derhaka, tapi isteri itu tak berdosa. Seorang isteri yang solehah, yang baik. Patut tak ikut, ya, kehendak ibu yang suruh menceraikan seorang isteri yang tidak berdosa, yang baik. Jadi itu isu, ya. Saya dah tanya beberapa orang ulama, mereka kata tak wajar. Ya, kena pujuk dan kena cari jalan supaya kita tidak patut arahan ibu. Kita mudah-mudahan tidak jatuh ke tahap anak derhaka sebab kita tidak patuh kepada sesuatu benda yang haram, yang maksiat, yang menzalimi. Okey, wallahu alam di situ. Dan satu lagi pengajaran yang saya lihat bila Ryan bertemu dengan Amir, ya, bila dah Amir nak lari dari rumah tu sebab dah malu, dia sedar dia tidak ada apa-apa, dia anak tak salah taraf, dia tak ada hak pun di dalam rumah itu, maka apa kata si Ryan, saya tersentuh. Dia kata, kau nak ke mana ni, Mir? Ya, walaupun apa pun berlaku, walaupun siapa engkau, apa pun result, apa keputusan DNA yang dia ni anak tak salah taraf dan sebenarnya bukan ada hak langsung, tapi engkau masih adik aku. Wow, itu satu kata orang tu, scene yang sangat menyentuh saya lah sebagai orang tu. Sebab ini tandanya Ryan, orang yang kata orang tu berhemah tinggi. Walaupun orang ni zalim, kurang ajar, sombong, menyiksa dia sejak kecil, bully dia, punya kacau dia sejak kecil, tapi dia maafkan. Ya, sebab engkau masih adik aku. Hebat tu. So itu pada saya, kita kena belajar di situ. Sebab bak kata orang-orang sekarang, awak berdiri atas bumi tapi sifat melangit. Artinya sombong. Awak duduk atas bumi yang perlukan lindungan langit, lindungan Allah, ya, rezeki Allah. Tapi jangan perangai awak macam malaikat, macam orang di langit. Ya. Berdiri atas bumi, biarlah perangai macam insan atas bumi. Jangan berdiri atas bumi tapi perangai awak melangit. Itu budak-budak muda sekarang punya bahasa. Bagus, ya. Satu pengajaran yang sangat baik. Dan akhir sekali, yang saya nampak lah, ya, bila Amir, ya, dalam kesesalannya yang dia kurang ajar, ya, menzalimi, tak hormat pada Opah Minah, dia datang ke bilik Opah Minah, minta ampun, minta maaf, ya, Amir telah buat silap. Memang betul, ini satu perkara yang penting. Kalau kita berdosa dengan manusia, wajib dapat kemaafan dari manusia itu sebelum dia meninggal dunia. Sebab dosa kita dengan Allah, kita boleh bertaubat, taubatan nasuha, insya-Allah akan selesai. Tapi dosa kita dengan manusia, be careful. Kita kena pergi pada manusia itu untuk minta ampun, minta maaf, dan mudah-mudahan kita sempat meminta maaf, ya, semasa hayatnya supaya kita tidak diseksa di akhirat nanti. Itu pengajaran yang sangat luar biasa. So jangan sewenang-wenangnya buat silap kat orang, mengata orang, ya, beri kesilapan kat maya dan sebagainya. Nanti susah anda dan saya untuk minta maaf pada orang yang kita aniaya. Selamat menonton drama motivasi, belajar daripada kesilapan, move on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.